حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi afiyati ya Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan makbula. Amin ya rabbal alamin. Khabar tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini bersiaran lagi di dalam laman ilmu Masjid Negeri Perak, khusus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. InsyaAllah kita doakan semoga tempoh PKPB ini segera diangkat dan pada 20 Disember nanti tidak ada sebarang berita penambahan. Dan sebolehnya apabila diangkat itu, maksudnya kita juga separuh langkah menuju kepada penyembuhan dan apa orang kata, terhindarnya daripada wabak COVID ini secara keseluruhan. InsyaAllah hari ini saya akan cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai seorang tokoh ulama Islam yang terkenal dan penting, dan kita katakan tidak sah kalau kita ini sebagai seorang Muslim, khususnya kita yang berada di dunia hari ini, untuk tidak mengenali beliau. Paling kurang kalau kita tidak pernah menadah kitab ataupun mengaji ilmu-ilmu daripada kitab-kitab beliau, sekurang-kurangnya kita pernah dengar nama beliau. Dan beliau merupakan Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Baik, biasanya bila kita mendengarkan nama Imam Al-Ghazali, kita akan teringatkan kepada kitab-kitab seperti Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, kita ada juga Kimia As-Sa'adah, kemudian kita ada Qistas Al-Mustaqim, kita ada Mustasfi, kemudian kita ada Ayyuhal Walad, dan pelbagai lagi kitab-kitab lain yang sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar, khususnya kepada keilmuan ulama Nusantara kita. Sebab itu sebagai contohnya Dr. Majid Ihsan Kailani di dalam buku beliau Hakadha Zahara Jilu Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana terzahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi itu, beliau trace balik rupanya ada pengaruh daripada Imam Al-Ghazali, khususnya dalam bagaimana pengaruh Imam Al-Ghazali ini membentuk barisan tentera-tentera yang seperti mana yang kita dengar, tidak lekang berqiyamul lail malam sepanjang peperangan, yang jujur di dalam peperangan, mempunyai sifat keberanian yang kita katakan tidak ada tolok bandingannya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi sendiri terkenal sebagai seorang pahlawan pemerintah Islam yang kita katakan boleh dikategorikan sebagai pemerintahan yang baik, kan? Dan semua ini mempunyai kesan ilmu, kan? yang berakar daripada Imam Al-Ghazali, kan? Dan daripada Imam Al-Haramain iaitu Imam Al-Juwaini, dan sudah tentu daripada garisan kita katakan jalur ilmu yang benar. Sebab itu nama Imam Al-Ghazali dirasakan tidak asing lagi, walaupun kita ini berada jauh daripada negeri kelahiran beliau, di Iran, kan, di Tus. Tapi kita harus clarify ataupun kita harus ada satu kejelasan bahawa bukan semua yang datangnya daripada negara Iran pada zaman dahulu itu perlu dikaitkan dengan Syiah. Sebab tu saya selalu sebut benda ni. Sebab pengalaman saya setiap kali kita bercakap tentang sesuatu yang mempunyai kaitan dengan Parsi dan juga Iran, orang akan sangkakan bahawa itu sebenarnya daripada Syiah. Walhal kebanyakan ulama-ulama tersohor, kan, kebanyakan ulama-ulama yang kita ikuti khususnya di tanah Melayu ini, kebanyakannya berasal daripada negara Iran ataupun Parsi itu sendiri, kan. Baik, kita terus kepada perbincangan ataupun diskusi ataupun perkongsian, lebih tepat perkongsian saya lah, kan? Perkongsian saya mengenai Imam Al-Ghazali. Baik, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Jadi kunyah bagi Imam Al-Ghazali ini adalah Abu Hamid. Kunyah ini kebiasaannya adalah nama gelaran bagi seseorang merujuk kepada nama anak sulungnya. Sebagai contohnya, kalau saya, anak saya Syed Muhammad Ferhat, jadi kunyah saya adalah Abu Ferhat atau Abu Muhammad kan. Sama juga seperti mana Abu Bakar kan, kunyah dia itu tapi kunyah Abu Bakar itu tidaklah dikatakan kepada anak sulungnya, tetapi lebih kepada laqab kan. Sebab Abu Bakar itu merujuk kepada bapa unta-unta yang masih lagi anak-anak kan. Sebab Abu Bakar ini menternak unta kan. Dan nama Abu Bakar yang sebenar pun sebenarnya adalah Abdullah bin Osman kan. Jadi kalau sesiapa yang menamakan anak dia Abu Bakar, dia kena make sure kan anak dia tu lahir apabila dia berkahwin dan ada anak, nanti kena namakan anak dia Bakar. Sampai macam tu sekali, tak adalah pula kan. Sebenarnya kita gemar untuk mengambil nama-nama yang baik kan? Tidak ada masalah untuk ambil nama yang baik. Cuma daripada segi adat orang Arab ataupun adat pada zaman dahulu, memang kunyah itu diambil berdasarkan kepada nama anak sulung yang pertama. Jadi janganlah pula tuan-tuan dan puan-puan lepas ni rasa bersalah pula kan kalau ada nama Abu Bakar, kemudian anak seorang pun tak ada nama Bakar kan. Dan kemudian laqab ataupun gelaran kepada Imam Al-Ghazali ini adalah Zainuddin. Zain merujuk kepada hiasan ataupun kita katakan ornation kan. Ornation ni sesuatu yang dekoratif ataupun sesuatu yang mencantikkan kan. Zainuddin adalah hiasan agama kan, ataupun kita katakan kecantikan agama. Dan biasanya kalau mereka yang digelarkan sebagai Zainuddin ini adalah orang yang kita katakan memperelokkan fahaman orang lain tentang agama. Dan sudah tentu laqab lain yang digelarkan kepada Imam Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam. Dan kenapa Hujjatul Islam, itu nanti kita akan cuba tengok ataupun kita tinjau sedikit sekiranya saya dapat kongsikan nanti. Imam Al-Ghazali merupakan seorang faqih kan, seorang mutakallim kan. Selain daripada beliau juga merupakan seorang sufi. Pada awal-awal penglibatan beliau di dalam dunia keilmuan ataupun profesionnya sebagai seorang ilmuwan, beliau merupakan seorang yang dikatakan mempunyai kefahaman dan juga ilmu yang luas kan. Sehingga kan sewaktu beliau ditus, dikatakan bahawa beliau apa orang kata, tak ada benda dah nak belajar kan. Lalu beliau pun pergi ke Jurjan kan, di mana beliau bertemu dengan gurunya Imam Al-Haramain Al-Juwaini kan. Dan Imam Juwaini ini merupakan antara imam ataupun guru kepada Imam Al-Ghazali yang berjaya shape pemikiran Imam Al-Ghazali ini ataupun peribadi Imam Al-Ghazali, sehingga beliau ini menjadi seorang ulama yang hebat. Namun ada satu kisah yang menarik di mana Imam Al-Juwaini turut memperakui bahawa Imam Al-Ghazali ini ilmunya seumpama lautan. Dan lantaran Imam Juwaini ini mengetahui dia ada lautan yang perlu dikawalnya di hadapan dirinya, maka hikmah Imam Al-Juwaini dalam menangani Imam Al-Ghazali pada waktu itu sampailah Imam Al-Ghazali ini menjadi anak murid yang baik sangat tinggi. Bahkan sewaktu Imam Al-Ghazali menghasilkan sebuah kitab, dan kitab tersebut lebih popular. Bila sebut popular ni bukanlah sebab bestseller ataupun apa, tapi menjadi rujukan kepada orang ramai. Sehingga Imam Al-Juwaini mengatakan, kenapa kau tak tunggu aku mati dulu baru karang kitab? Nampak sekarang ni kau dah lagi famous ataupun lagi dikenali berbanding aku. Ini gurauan antara guru dan juga anak muridnya. Dan kemudian Imam Al-Ghazali ini lantaran terkenal kerana kemahiran dan juga penguasaannya kepada ilmu-ilmu agama, akhirnya
apabila beliau pergi ke sebuah tempat yang dipanggil sebagai muaskar, maka beliau telah di squad ataupun bukan squad kan, di scout ataupun direkrut oleh Nizam al-Mulk yang waktu itu merupakan wazir ataupun Perdana Menteri kepada Sultan Malik Shah. Sultan Malik Shah ni adalah sultan daripada kerajaan Seljuk. Maka Nizam al-Mulk rekrut Imam Al-Ghazali untuk masuk ke Universiti Nizamiyah. Pada waktu itu Universiti Nizamiyah merupakan antara universiti di dalam tamadun Islam yang sangat terkenal, yang sangat bermutu tinggi dan berjaya menghasilkan banyak ilmuwan-ilmuwan. Maaf, sebelum saya terlupa, Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058. Dan tahun 1058 ini boleh dikatakan sangat dekat dengan tercetusnya peperangan salib yang pertama, tak silap saya 1066 Masihi. Jadi 1058 Imam Al-Ghazali lahir. 1091 Imam Al-Ghazali direkrut oleh Nizam al-Mulk untuk masuk ke Universiti Nizamiyah sebagai, kita katakan kalau hari ini mungkin tarafnya seperti dekan, profesor ataupun lebih kita katakan lebih sesuai seperti seorang rektor bagi Universiti Nizamiyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan 1091 tolak 1058. Imam Al-Ghazali ketika itu hanya berusia sekitar 33 tahun. Dan pada usia yang sangat muda itu, Imam Al-Ghazali telah berjaya menjadi seorang rektor. Dan kalau hari ini kita katakan kalau seseorang itu berjaya mendapat PhD pada usia 34 tu pun sangat muda. Dan ni Imam Al-Ghazali pula berjaya menjadi rektor kepada sebuah universiti. Dan di sinilah Imam Al-Ghazali mencurahkan ilmunya tanpa menahan walaupun sedikit. Dan di sini jugalah Imam Al-Ghazali mula melibatkan diri dalam perdebatan, mula melibatkan diri dalam mematahkan hujah-hujah pelbagai ulama daripada mazhab-mazhab lain. Sebelum itu memang menjadi satu tradisi di mana khalifah akan memanggil ulama-ulama ataupun mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan untuk datang ke istana dan berdebat. Dan siapa yang menang, khalifah ataupun sultan akan menghadiahkan kita katakan beri hadiah lah, sama ada wang emas ataupun tanah dan sebagainya. Dan secara tidak langsung ia mewujudkan satu iklim ataupun suasana ilmiah di mana semua ulama, bukanlah semua kan, kebanyakan ulama gemar berdebat untuk mendapatkan hadiah ataupun untuk mendapatkan habuan. Dan Imam Al-Ghazali tidak terkecuali jatuh ke dalam kancah perdebatan ini. Sebab itu sepanjang tempoh Imam Al-Ghazali berada di Nizam al-Mulk, di Nizamiyah, beliau telah berdebat dengan pelbagai ulama daripada pelbagai mazhab. Dan nak menunjukkan bahawa Imam Al-Ghazali ni sangat genius, beliau tidak pernah kalah satu perdebatan pun. Dan ramai yang melihat dan menganggap bahawa Imam Al-Ghazali ini sebagai seorang yang kita katakan arrogant ataupun seorang yang angkuh. Dan dia juga menyedari kemahiran dirinya untuk mematahkan hujah orang lain dan dia berbangga dengan perbuatan tersebut. Baik. Dalam tempoh Imam Al-Ghazali berada di dalam Universiti Nizamiyah ini juga, beliau telah mengarang sebuah kitab yang dipanggil sebagai Maqasid Al-Falasifah, tujuan-tujuan ataupun maksud-maksud falsafah. Kalau tadi kita dah faham bahawa Imam Al-Ghazali ini lahir di sekitar awal-awal tercetusnya peperangan salib, yang mana pada ketika itu juga turut menyumbangnya kepada perkembangan ilmu barat, kan, ilmu-ilmu daripada dunia Kristianiti bercampur juga dengan penterjemahan, kita katakan buku-buku lama daripada bahasa Greek Yunani yang membawa masuk idea-idea falsafah
kan, khususnya yang dipelopori oleh Ibn Sina sebelum Imam Al-Ghazali, masuk ke dalam perbahasan-perbahasan usul fiqh, perbahasan-perbahasan tauhid, perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan kita katakan faham kewujudan tentang dunia ini kan. Dan Imam Al-Ghazali mengarang dengan sangat baik kitab Maqasid Al-Falasifah itu, dan menjadi rujukan kepada pelbagai apa orang kata school of thought ataupun pelbagai mazhab-mazhab lain, dan juga tokoh-tokoh falsafah kan. Namun kemudian apa yang Imam Al-Ghazali buat adalah beliau menulis sebuah lagi kitab yang dipanggil sebagai Tahafud Al-Falasifah, yakni kerancuan ataupun salah faham golongan-golongan falsafah ataupun filsuf, yang mana menyenaraikan lebih kurang 20 kesalahan-kesalahan falsafah di dalam pemahaman orang Islam pada waktu itu. Dan Imam Al-Ghazali katakan daripada 20 kesalahan ini, 17 sangat bersalahan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah ataupun sunni waktu itu dan juga sekarang, dan 3 daripadanya sekiranya dipegang oleh umat Islam boleh menyebabkan dia itu tergelincir daripada imannya dan akan menimbulkan masalah kepada akidah dia. Salah satu daripada 3 tersebut adalah faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mengetahui hal yang runcit-runcit. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hal yang umum. Sebagai contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa dia telah menciptakan manusia. Tetapi kehidupan sehari-hari, maknanya manusia itu bernafas ke, mati ke kan, kemudian sama ada manusia itu darahnya mengalir ataupun tidak, nafasnya berapa kali sehari kan, tidak diketahui kan. Walhal Imam Al-Ghazali menyanggah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun perubahan sel-sel dalam diri kita ni kan, yang diorang katakan adalah istilah falsafah dia, dipanggilkan bahawa kita ini hancur setiap saat kan, dan kemudian diciptakan sebagai ciptaan yang baharu. Itu perbahasan-perbahasan falsafah lah, cuma saya berkongsikan sedikit. Jadi Imam Al-Ghazali berjaya menentang hal tersebut dengan kitab Tahafud Al-Falasifah, dan kita dapat lihat bahawa Imam Al-Ghazali ni kejeniusan dia nak menunjukkan bahawa dia tahu tentang sesuatu ilmu itu dan menguasai bidang tersebut. Pertama tadi dia karang kitab Maqasid Al-Falasifah, dan yang lucunya ramai orang mengambil kitab Maqasid Al-Falasifah itu sebagai rujukan. Jadi bila jadi sebegitu, Imam Ghazali kemudiannya karang pula Tahafud Al-Falasifah untuk menunjukkan, kalau tadi aku berjaya menguasai falsafah dan aku menunjukkan kemahiran dan penguasaan aku dalam bidang falsafah, dan kamu pun menerima, sebab ramai orang menjadikan Maqasid Al-Falasifah sebagai rujukan untuk ilmu falsafah, maka Imam Al-Ghazali karang pula Tahafud untuk menunjukkan kepada mereka, sekarang ni hampa kena ikut aku, sebab tadi hampa mengakui kemahiran aku dalam falsafah, sekarang aku nak tunjukkan juga dalam falsafah ini ada kerosakan, ada kita katakan kerancuan ataupun kekeliruan yang berbahaya kepada umat Islam. Inilah contoh ulama yang benar-benar berkemahiran ataupun benar-benar menguasai ilmu. Dia bukan setakat mengemukakan hujah lawan, tetapi dia juga turut menunjukkan penguasaannya kepada ilmu tersebut kan. Macam contoh kita pada hari inilah, kalau kita nak bercakap tentang liberalism kan, kita nak bercakap tentang Syiah, adakah kita telah menguasai ilmu-ilmu tentang liberalisme itu, tentang mazhab Syiah itu, dan kita dapat mematahkan setiap satu hujah apa yang kita tentang itu dengan baik, seperti mana Imam Al-Ghazali. Ini antara benda yang kita kena contohi. So ada orang hari ni boleh mengarang status kan, ataupun mengeluarkan pelbagai status untuk menafikan tentang sesuatu tanpa dia mengemukakan bahawa dia mahir tentang hal tersebut kan. Ini yang kadang-kadang kita sekarang ni takut kan, istilah seperti mana ilmuwan separuh masak ni kan. Ini yang kita takut berlaku kepada diri kita. Baik. Sebabkan sepanjang tempoh Imam Al-Ghazali di Nizamiyah itu sangat terkenal, diceritakan bahawa kelas-kelas beliau
bukan dihadiri oleh anak-anak murid. Sebaliknya kelas-kelas beliau dihadiri oleh ulama-ulama serata dunia Islam. Kan? Sebab ulama-ulama ini mereka sangat tertarik dengan keilmuan Imam Al-Ghazali, dan anak-anak murid dia tak boleh nak masuk. Kan? Sebab biasa dulu pengajian di dalam masjid. Kan? Pengajian dan Universiti Nizamiyah ini pun berdekatan dengan masjid. Jadi kelas Imam Al-Ghazali ni anak-anak muridnya terpaksa duduk di luar sebab depan tu dah penuh dengan ulama-ulama lain, kan. Dan ini salah satu lagi bukti yang menunjukkan kejeniusan Imam Al-Ghazali. Namun tidak beberapa lama kemudian, sekitar tahun 1095 ataupun 1995, ketika Imam Al-Ghazali berusia sekitar 37 ke 38 tahun, beliau mengalami satu krisis spiritual. Suatu hari beliau masuk ke dalam kelas untuk mengajar, tiba-tiba beliau tak boleh bercakap. Beliau meragui kemahiran beliau untuk menyampaikan ilmu, meragui akal ataupun dirinya sendiri. Dan setelah doktor cuba cek, adakah masalah ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan darah, dan pelbagai doktor datang dan pergi untuk cek Imam Al-Ghazali, akhirnya mereka menyimpulkan bahawa masalah ini adalah masalah dalaman, yakni masalah hati dan juga psikologi Imam Al-Ghazali sendiri. Dan Imam Al-Ghazali ketika itu mengalami krisis kerana beliau merasakan bahawa beliau tidak mengamalkan apa yang diajarkan, dan beliau kita katakan menjadi takut dengan apa yang dipanggil sebagai sifat kibir, kan, ataupun angkuh, bongkak, kan. Dan pada waktu itu memang ramai ulama-ulama melihat Imam Al-Ghazali sebagai seorang yang bongkak. Antaranya Al-Ghafir Al-Farsi, Al-Ghafir Al-Farsi, yang nantinya selepas Imam Al-Ghazali melakukan satu proses pemurnian diri, dia akhirnya melihat, dia sendiri melihat transformasi Imam Al-Ghazali daripada seorang yang bongkak angkuh kepada seorang yang akhirnya menjadi seorang yang zuhud dan sufi. Setelah doktor-doktor tadi examine ataupun periksa Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali sendiri mengesan bahawa ini berlaku kerana sifat ujub dan takbur pada dirinya, maka Imam Al-Ghazali mengambil keputusan, kan, untuk menyendiri dan membawa dirinya. Beliau tinggalkan anak dan isterinya. Ketika itu anak lelakinya sudah pun meninggal, yang tinggal adalah anak-anak perempuannya. Beliau tinggalkan keluarganya dalam jagaan orang lain, dan beliau pergi keluar dengan mengatakan bahawa beliau hendak menunaikan haji. Tapi sepanjang tempoh menunaikan haji itu, beliau pergi ke Damsyik dan bekerja sebagai seorang tukang salin kitab, maknanya tukang fotostat secara manual. Zaman dahulu kita tak ada mesin razor, kita tidak ada mesin fotostat, apatah lagi untuk scan kitab. Jadi apa yang para penuntut ilmu pada zaman dahulu akan buat, sama ada mereka akan salin semula kitab-kitab, ataupun suatu guru itu sedang menyampaikan kitab tersebut, dia akan salin satu persatu, ataupun dia akan minta kopiis, kan, ataupun tukang salin ini untuk salin semula kitab yang mereka kehendaki. Secara tidak langsung, ini satu hal yang lain. Secara tidak langsung, tradisi ini kadang-kadang kita tengok, kalau kitab-kitab lama tu biasanya akan ada nota kaki, kan, yang kita panggilkan sebagai hasyiah, kan, nota-nota tepi ni, kan, ataupun hawahish, yang akhirnya akan menjadi sebagai satu syarah kepada kitab yang telah mereka salin nota kaki tu, kan. Sebab tu tradisi ilmu pada zaman dahulu berkembang dengan luas, kan, sebab anak-anak murid kebiasaannya akan salin satu persatu kata-kata guru, dan kemudian mereka akan kembangkan pula ataupun syarahkan pula ilmu-ilmu tersebut, kan. Berbalik kepada Imam Al-Ghazali, sepanjang tempoh beliau berkelana, kan, ataupun membawa diri tu, kan. Tadi dia kata dia nak buat haji, tetapi dia membawa diri sampai ke Damsyik. Beliau membawa diri ke beberapa negara Islam, dan salah satunya adalah
Damsyik, di mana beliau bekerja sebagai tukang cuci di Masjid Umayyad. Maknanya beliau menyara kehidupan beliau sepanjang mengembara itu, pertama dengan salin kitab, dan kedua dengan menjadi tukang cuci. Kita boleh bayangkan bagaimana seorang ulama besar yang pada waktu itu dah jadi rektor, tiba-tiba mengambil keputusan untuk menyendiri, membawa diri, untuk merawat hati dia, dan untuk menyingkirkan kotoran-kotoran keujuban dan perasaan riak dalam dirinya itu, dengan menjadi tukang cuci dan juga tukang salin buku, kan? Sehingga kan satu masa beliau terdengarkan kuliah-kuliah di dalam Masjid Umayyad ini bercakap dan memuji tentang seorang imam yang bernama Imam Al-Ghazali, dan beliau terpaksa bangun dan keluar daripada masjid tu sebab dia takut kembali ujub dalam diri dia. Dan tidak ada seorang pun yang dekat situ tahu, kan, bahawa dia itu adalah Imam Al-Ghazali. Sampailah satu masa terdapat beberapa ilmuwan ini sedang berbincang ataupun bercakap tentang suatu persoalan fiqh ataupun ilmu kalam, kan? Dan Imam Al-Ghazali terdengar. Jadi kemudian salah seorang daripada mereka itu mungkin terasing daripada kumpulan tersebut, mungkin membawa diri sekejap. Jadi Imam Al-Ghazali pun bertanya, kan, apakah yang kamu bincangkan, kan? Persoalan apa? Jadi dia pun bagi tahu, aku ada masalah sekian persoalan ini, tapi ulama-ulama itu tidak dapat menjawab. Namun Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada beliau jawapan yang sebenar adalah begini. Tapi orang tu tak percaya. Dia kata, sedangkan ulama di sana pun tak tahu, bagaimana engkau yang cuma seorang tukang cuci boleh tahu pula jawapan ni, kan? Dan kumpulan ulama tadi pun memanggil lelaki itu tadi, dan dia pun kata, apa yang korang sembangkan, kan? Jadi lelaki tu pun cerita, tukang cuci itu tadi beritahu kepada aku bahawa jalan penyelesaiannya adalah sebegini. Dan mereka pun bersetuju, ulama-ulama itu pun bersetuju. Namun Imam Al-Ghazali kerana sekali lagi takut bahawa beliau akan dihambat oleh perasaan ujub, akan dihambat oleh perasaan kibir, kan? Maka beliau pun berlalu pergi dan meninggalkan Masjid Umayyad pada usia 48 tahun. Jadi lebih kurang dalam 10 tahun Imam Al-Ghazali membawa diri untuk menyucikan hatinya, dan akhirnya pada usia 48 tahun beliau pulang dengan memberi alasan bahawa beliau rindukan keluarganya, dia rindukan anak-anak perempuannya. Dan maka pulanglah Imam Al-Ghazali ke Tus ataupun negeri asal kelahirannya, iaitu Tus, Iran, kan? Dan di sana Imam Al-Ghazali telah mengarang beberapa buah kitab yang membincangkan tentang kita katakan makna-makna dan tujuan-tujuan sebenar mengapa kita ini beragama. Apakah hikmah di sebalik setiap satu perbuatan agama. Sebab pada zaman Imam Al-Ghazali ada perdebatan orang ramai dan juga para ulama, perdebatan ulama yang bertujuan mencari habuan, kan? Dan juga amalan-amalan agama yang pada waktu itu diterangkan dalam sekadar bentuk fizikal ataupun ritual, kan? Jadi ramai orang yang mengamalkan agamanya sebagai satu rutin, kan? Dan dia tidak dapat mengambil hikmah ataupun tidak dapat menghayati kehidupan beragama. Sebab itu Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kan? Yang lebih kurang ada 40 kitab yang mana membincangkan tentang ilmu-ilmu agama. Dan kenapa kita kena buat, kan? Sebab tu kalau kita baca dalam sebagai contohnya bab berpuasa, bab taharah, kan? Bab berzikir, bagaimana kalau sebelum ini Imam Al-Ghazali menyelar ada orang yang berzikir tetapi fikirannya ke lain, kan? Yang berzikir sekadar sebagai satu bentuk rutin, tetapi dia tidak dapat menghayati zikir tersebut, kan? Dan begitu juga kalau kita tengok dalam Bidayatul Hidayah, di mana Imam Al-Ghazali menyatakan sewaktu nak berwuduk itu kita ada doa-doa yang tertentu, kan? Dan kenapa kita buat, kan? Dan bahawa amalan-amalan dan juga ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk menyucikan diri, kan? Tujuannya adalah untuk menyingkirkan kesyirikan dan juga apa orang kata, rasa
takabur dalam diri dan mengakui bahawa Allah itu sebagai Tuhan yang esa, kan. Maksudnya semuanya tujuan ini merujuk khusus pergi kepada tazkiyatun nafs, kan. Sebab itu kalau sebelum ini Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang menguasai bidang fiqh dan juga ilmu kalam, usul fiqh. Kini beliau pergi menjurus ke arah tasawuf kerana beliau melihat inilah salah satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan beragama. Dan bila kita sebutkan tasawuf ni bukanlah merujuk kepada sembang-sembang hakikat makrifat tu, tidak. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa tasawuf pada peringkat asasnya, dan bila kita sebutkan asas ini, dia merujuk kepada sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang lebih besar berdiri tanpanya, kan? Itulah asasnya. Sebagai contoh, kalau kita nak bina rumah ataupun kita nak bina bangunan tinggi, kalau tidak ada asasnya, maka bangunan tersebut tidak akan terbina, kan? Dan meskipun Ihya Ulumuddin ini dilihat sebagai satu kitab yang simple, kan, kalau orang tengok apa ni, bab berpuasa, adab bernikah, kan, kemudian bab mengingati mati, kan, dan apa selepasnya, kan, bab berdoa, bab bersabar, tentang cinta dan sebagainya. Tetapi bila Imam Ghazali menerangkan satu persatu itu dan mengaitkannya dengan tujuan dan makna sebenar kenapa kita kena hidup beragama, secara tidak langsung dia menimbulkan kelazatan di dalam kehidupan beragama. Ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh cari mana-mana guru ataupun ustaz yang mengajar tentang Ihya Ulumuddin, dan kita boleh tengok sendiri betapa pentingnya kitab Ihya Ulumuddin. Dan saya kurang ingat, maaf, saya tak ingat, tetapi ada seseorang ulama yang mengatakan seandainya kalaulah kita ini ketiadaan Al-Quran, kan, maka apakah rujukan kita yang seterusnya, kan? Yang ni bukan kita nak katakan bahawa Imam Al-Ghazali punya kitab ni second tu Quran, bukan. Yang ni daripada segi lengkapnya itu menerangkan tentang ajaran agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab Ihya Ulumuddin inilah penyelamat kepada umat Islam, ya. Sebab itu Imam Jalaluddin As-Suyuti antara ulama yang bersetuju menggelarkan Imam Al-Ghazali ini sebagai mujaddid, yang selaras dengan hadis Nabi di mana sabda baginda, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha, yang mana maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang akan mujaddid ini, yakni memperbaharui agama, kan? Yang akan kita katakan refresh, kan? Bukan memperbaharui, ini maknanya bawa ajaran baru, kan? Dalam tempoh 100 tahun yang panjang itu mungkin ada salah faham yang berlaku, dan mujaddid ini akan memperbetulkan, kan? Yakni menyegarkan kembali kefahaman orang ramai tentang agama. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti antara yang mengatakan bahawa kalau kurun ke-6 Hijrah, kan? Kurun ke-5 Hijrah, sebab Imam Al-Ghazali lahir lebih kurang dalam kurun ke-6. Jadi kurun ke-6 Hijrah mujaddidnya adalah kurun ke-5 Hijrah mujaddidnya adalah Imam Al-Ghazali, kan? Dan itu terbukti sampaikan sekarang kita masih lagi merujuk kepada karangan-karangan dan juga ilmu beliau, masih lagi malar hijau, kan? Ataupun evergreen. Dan Imam Al-Ghazali sendiri tidak hidup lama. Tak silap saya, selepas beliau pulang daripada Damaskus ataupun dia punya isolasi diri tu, lebih kurang dalam 6 tahun, kan? Dan Imam Ghazali meninggal pada tahun 1111, kan? Jadi kalau 1111, sekarang ni lebih kurang dalam 909 tahun kita kehilangan Imam Al-Ghazali, dan Hujjatul Islam ini, kan? Sebab itu bila mana kita katakan agama kita ini menerima fitnah, Allah Subhanahu Wa Taala akan hadirkan
dari melindungi agama ini melalui orang-orang ataupun ulama-ulama yang sebegini. Sebab tu Imam Al-Ghazali digelarkan sebagai Hujatul Islam. Dan kita juga kena khawatir dengan seperti mana hadis Nabi yang mengatakan bahawa Allah tidak akan mencabut ilmu kan, dengan menghilangkan ilmu ini, tetapi akan dicabut ilmu itu dengan kematian para ulama dan digantikan dengan ulama yang palsu, yang sesat, bahkan lagi menyesatkan. Dan sebab itu dalam zaman yang penuh dengan ledakan informasi ini, suatu zaman di mana kita mudah mempunyai capaian kepada pelbagai bidang ilmu, kita dapat lihat betapa ramainya orang yang semakin jauh daripada agama. Kalau dulu pada zaman tidak ada wujudnya internet, kan, kesesatan ada tetapi tidaklah terlalu berleluasa. Tetapi sekarang ini bila ada internet, yang bila kita katakan capaian ilmu yang luas ini, semakin ramai pula orang yang sesat, kan. Sebab itu teknologi bukanlah sangat satu prasyarat untuk perkembangan ilmu, ya. Sebab Baghdad pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun sebelum itu telah membuktikan bahawa meskipun tidak ada internet, tapi mereka berjaya mengumpulkan pelbagai ilmu daripada serata dunia, kan. Sebab itu kita ada Darul Hikmah, kan, di kota Baghdad pada zaman dahulu, yakni kota kebijaksanaan ataupun kota ilmu, di mana di situ terdapat perpustakaan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bukan terhad pada ilmu-ilmu agama sahaja, tapi juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains, matematik dan pelbagai lagi. Dan Franz Rosenthal, seorang orientalis, tak silap saya, turut mengatakan dalam Knowledge Triumphant, sebuah buku beliau yang membicarakan tentang sejarah orang Arab dan juga Islam. Dia mengatakan bahawa kalau kota Baghdad ini tidak dilabrak ataupun tidak dihancurkan oleh orang Mongolia, kita sekarang ini dah mungkin ada kereta terbang, bukan setakat 2020. Maknanya pada zaman itu, maknanya sekitar pada abad 13 ke 14 sudah ada satu teknologi yang canggih, kan. Tapi malangnya berlakunya labrakan daripada orang Mongolia, kan, penjajahan dan juga kita katakan perebutan kuasa dan pelbagainya lagi, akhirnya merencatkan perkembangan keilmuan Islam, kan. Sebab itu juga seperti mana yang disebut oleh Dato' Banda dalam Executive Talk baru-baru ni, di mana Andalusia sewaktu di bawah pemerintahan Islam, kan, berjaya menjadi antara kota yang terbersih, kan, dan diceritakan kalau di setiap satu lorong di Spanyol itu, di Andalusia itu, kalau setiap satu lorong tu tak ada lampu, mustahil itu bukan Andalusia, kerana lorong-lorong di Andalusia ini pada waktu malam terang benderang, kan. Dan jika dibandingkan pula dengan kota Paris pada waktu itu ataupun dunia barat, Eropah pada waktu itu, yang mengalami zaman Dark Ages, kan. Zaman Dark Ages ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita biasa tengok cerita Pirate of Caribbean, mungkin itu terkedepan sikit. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok cerita Les Miserables ataupun Les Miserables, yang mengisahkan tentang perbezaan di antara golongan yang kaya, kelompok bourgeois, yang bawah ni adalah golongan miskin, proletariat. Kalau kita tengok, demo tu duduk dekat kawasan yang belecah-lecah, kan. Kalau yang kaya tu duduk dekat rumah agam ataupun mansion house, kan. Dan kemudian daripada segi sistem kumbahannya tu, di kawasan mereka itu, kalau buang air itu, kita katakan tak ada indah water, kan. Maknanya indah water mereka tu, mereka akan campak hasil najis ataupun sisa buangan mereka itu ke jalan-jalan raya ataupun di dalam parit yang sangat kotor. Dan kawasan mereka ini kita panggilkan sebagai slum. Slum ni kalau pada hari ini kawasan setinggan lah, kan. Tapi pada zaman mereka itu, slum ini adalah satu kawasan di mana tidak wujud sistem saliran, kan. Tidak wujud sistem kebersihan yang betul, kan. Dan orang hidup dalam keadaan yang kotor. Dan dalam masa yang sama waktu itu di Andalusia, masyarakat Islam hidup dalam keadaan yang bertamadun, kan. Dan ini adalah antara sinar Islam yang berjaya menerangi dunia Eropah
dan berkat dengan apa orang kata usaha-usaha kita orang kata pemimpinan Islam dan juga ilmuwan-ilmuwan Islam yang ikhlas dalam menyebarkan agama Islam. Dan sebab itu juga kita sangat perlu untuk berpegang kepada pesan Nabi dan juga para ulama, dan kerana tanpa mereka inilah kita tidak akan dapat untuk memahami agama dengan baik. Seperti mana kata Syekh Hamzah Yusof, bahawa Nabi Muhammad ini seperti cahaya. Muhammad kan nur kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti cahaya. Dan untuk membaca Al-Quran tanpa cahaya akan membawa seseorang itu kepada kesesatan. Sebab itu pada hari ini kita dapat lihat begitu ramai orang yang kembali merujuk kepada Al-Quran, tetapi mereka itu meskipun merujuk Al-Quran yang sama dengan kita, tetapi berjaya menyeleweng, berjaya memahami Al-Quran itu dengan keliru kan? Sehingga kan mereka sanggup melakukan kemusnahan, pembunuhan, keganasan dan sebagainya. Kita tak boleh nak kata yang orang yang melakukan keganasan itu baca Al-Quran yang lain kan. Ayat yang dia baca sama dengan kita, tapi disebabkan tidak ada keberkatan, tidak ada nur ataupun panduan, maka mereka melakukan tafsiran yang salah ke atas Al-Quran dan juga ilmu-ilmu agama. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini saya selalu sebut bahawa kita ini berdiri di atas bahu gergasi kan. Para ulama ini seumpama gergasi yang meletakkan kita di bahu mereka untuk kita dapat melihat merentasi gunung yang tinggi ataupun pohon-pohon yang menghalang pandangan kita daripada melihat saujana alam yang lebih luas kan. Dan untuk memahami ilmu-ilmu agama ini tidak dapat tidak, kita mesti merujuk kepada ulama kan. Sebab kalau tanpa bantuan pemahaman mereka untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita khawatir kita akan terkeliru dan menyeleweng dalam pandangan agama. Jadi akhirnya saya ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan, marilah bersama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah khusus kepada Imam Al-Ghazali dan juga kepada guru-guru kita dan para ulama sekalian yang telah membantu kita untuk memahami ilmu agama dan juga ilmu-ilmu lain ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini saja perkongsian saya mengenai Imam Al-Ghazali. Saya harap ia dapat menjadi satu pembuka ataupun pencetus semangat untuk kita sama-sama mengkaji dan juga memahami dengan lebih mendalam tentang Imam Al-Ghazali. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dapat membaca sekurang-kurangnya sekali kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitab lain Imam Al-Ghazali, saya rasa itu sudah cukup bermanfaat untuk diri kita. Dan saya rasa antara terjemahan yang terbaik tentang kitab Imam Al-Ghazali kebanyakannya berada di dalam bahasa Inggeris. Sebab itu gerakan penterjemahan, kegiatan penterjemahan dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu ini perlu dipergiatkan dengan lebih lagi. Sebab tidak semua orang menguasai bahasa Inggeris dengan baik kan? Tapi pada waktu dan ketika ini saya rasa terjemahan yang terbaik adalah yang di dalam bahasa Inggeris, khususnya yang datangnya daripada Cambridge University, seperti yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Hakim Murad. Kemudian kita ada beberapa lagi yang diterjemahkan juga oleh Islamic Book Trust daripada Pakistan yang lebih mendalam dan lebih baik syarahannya. Bukan tidak ada Ihya Ulumuddin dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, semuanya setakat yang saya baca dalam pembacaan saya yang terhad ni, mungkin ada beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat. Tapi yang lebih baik itu sudah tentu kalau kita dapat membacanya dengan berguru, dan itu lebih baik kerana kesalahfahaman kita dapat diperbetulkan dan dapat dibimbing oleh guru-guru ini sekiranya ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam diri kita. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Saya harapkan semoga ini bermanfaat, dan sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang lemah itu, segala yang kurang itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.